Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Tuan Haji Nazari, Hajah Lolita dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas sekalian nikmat dan rahmat kurniaannya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Kedua, insya-Allah pertemuan kita pada malam ni tidak panjang untuk memberi peluang agar kita berehat lebih awal pada malam ini. Keduanya ialah pertemuan kita pada malam ininya ialah akan dipecahkan kepada dua segmen. Pertama ialah sedikit tazkirah ringkas daripada Ustaz, dan yang keduanya update maklumat pergerakan kita esok dan lusa yang akan disampaikan oleh pihak Ajwa Travel. Untuk itu, pertama sekali nak tanya dulu, ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang rasa sakit-sakit, penat-penat, rasa perlukan bantuan? Hello. Ini juga kan okey. Semua line clear. Semua line clear. Alhamdulillah. Masya-Allah. Nah, Nabi bersabda, yadullah ma'al jamaah. Kekuatan itu ialah apabila kita bersolidariti. Jadi menjadi satu hikmah yang sangat besar bila kita duduk dalam satu kumpulan yang besar sehingga 80 orang ini, maka seharusnya kita saling kuat menguat dan sokong menyokong satu sama lain. Mungkin ada yang bawa ubat tapi dia sihat, kawan dia sakit tapi tak bawa ubat, maka dia boleh beri kepada kawan dia. Mungkin dia kurang sihat, kawan ni sihat, maka yang sihat boleh membantu yang tidak sihat. Dan semua itu adalah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ialah kedatangan kita secara berjemaah 80 orang ini sebenarnya memberikan satu pentarbiahan dan pendidikan. Apa dia? Nabi bersabda, sebaik-baik silaturrahim ialah pertama husnuzan kepada kawan kita, dan yang paling tinggi ialah al-ithar, mengutamakan kawan kita lebih daripada orang lain. Dan perkara itu tak akan berlaku kecuali kita duduk berkecamuk macam ni. Sebab itulah Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, bukan tanya, seorang sahabat jumpa dengan Nabi, tanya, beritahu wahai sahabatku, kawan aku ni baik. Nabi tanya satu je, atusafir ma'ahu, wahai kawanku yang kamu duk kata kawan kamu ni baik, aku nak tanya, pernah musafir dengan dia tak? Kata dengan dia ni, aku tak pernah musafir dengan dia. Maka Nabi kata, kalau kamu tak pernah musafir dengan dia, jangan kata kawan kamu ni baik. Reserve dulu. Kamu kena musafir 2-3 hari, di situ akan terserlah pribadi dia. Pribadi kawan kamu ni pentingkan diri sendiri ke, panas barang ke, pengotor ke, penyayang ke, pembersih ke, utamakan orang lain daripada diri sendiri ke, ringan tulang ke, berat tulang ke. Cerminan itu datang daripada musafir. Jadi kita sekarang ni sedang dinilai ni. Sudah. Semua kita ni sedang dinilai. Atusafir ma'ahu, kita ni duduk pada era mana? Apakah suka tolong orang, suka bantu orang, pentingkan diri sendiri,
panas baran, suka tanya khabar ataupun curi tulang. Jadi insya-Allah setakat yang Ustaz tengok-tengok tu, insya-Allah baik-baik belaka ni, bakal juruh belaka ni. Kan bakal ahli syurga belaka, insya-Allah. Jadi kita harap kita boleh kekalkan momentum yang baik ni buat selama-lamanya, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz perasan dalam merehlah kita ni, dalam kembara umrah kita ni, ada 3 program besar yang perlu kepada niat yang kuat. Pertama ialah ziarah ke Taif. Kedua, ziarah ke Badar. Yang ketiga, mendaki Gua Hira. Hello. Penat ke stres ni? Kenapa Ustaz kata ketiga-tiga ni memerlukan niat yang kuat? Sebab setengah orang mengatakan begini, saya tak nak pergi ke mana-mana pun kecuali pergi masjid, balik hotel. Pergi masjid, balik hotel. Nak keberadaan sepenuhnya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. It's okay, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai ke peringkat untuk mengatakan, oh, kalau melencong ke 2-3 tempat tadi, itu dianggap pembaziran waktu. Maka yang ni, Ustaz pernah lah menegur jemaah yang dulu-dulu, apabila dia sampai ke peringkat mempengaruhi kawan yang lain supaya jangan pergi, kita biar sepenuhnya masa berada di Masjidil Haram, iktikaf, baca Quran, sampai ke peringkat tak boleh nak pergi ke tiga-tiga tersebut. Maka Ustaz bahas secara ilmiah, secara agama. Pertama sekali, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan Allah mengganjari kita bergantung kepada niat kita. Contohnya, katakanlah kita pergi ke satu masjid. Ada orang dapat 1 pahala, ada orang dapat 2 pahala, ada orang dapat 3 pahala, ada orang dapat 4 pahala, ada orang dapat 5 pahala. Kalau dia pergi ke masjid atas nawaitu nak solat berjemaah saja, 1 pahala. Yang ni nawaitu nak solat dan yang kedua nak iktikaf, 2 pahala. Yang ni okey, solat, iktikaf dan ada niat yang ketiga nak dengar kuliah agama, 3 pahala. Yang ni okey, solat, iktikaf, kuliah agama, nak bersilaturahim, 4 pahala. Yang ni tambah lagi apa dia, nak buang sampah kat masjid, 5 pahala. Yang ni okey, niat nak pergi derma kat tahu masjid, 6 pahala. Tengok bagaimana dikembangkan aktiviti yang sama tapi pahala di sisi Allah berbeza. Dengan arti kata lain, contoh, kalau kita pergi ke Taif, atas nawaitu sekadar nak meninjau, oh ni Taif, maka dapat tu ialah dapat kenapa, oh ni Taif. Tapi kalau kita pergi atas nawaitu nak mengambil inspirasi, apa dia inspirasinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi terlebih awal berhijrah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah, bertemu dengan kaum Banu Saqif untuk menyampaikan Islam dan menjadikan alternatif, kerana bumi Mekah pada masa tidak subur untuk Islam. Tapi malang sekali kaum Bani Saqif halau Nabi dan Nabi terpaksa pulang semula ke Mekah. Dan kita pergi ke Taif, kita akan naik gunung nak menggambarkan betapa Nabi lelah nak pergi ke Taif. Jadi itu merupakan inspirasi dakwah kita, kenal dakwah Nabi, kita akan makin cinta kepada Nabi dan kita merasai sendiri liku-liku nak pergi ke Taif. Maka pada masa itu jangan kata pemergian kita ke Taif sia-sia. Tidak. Ini yang dikatakan niat tu. Kita niat nak ambil sunnah Nabi, kita niat nak menjiwai perjuangan Nabi, kita niat nak menjejaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dah berapa niat dah, tak ada masalah apa-apa. Sama juga kita pergi ke Badar. Badar ni benda yang agak mencabar sebenarnya. Bayangkan daripada Madinah kita akan naik bas kurang lebih 1 jam, hampir 2 jam juga akan hajar kan? 2 jam tau. 2 jam. Mungkin awak kata, oh kalau macam tu saya tak nak lah, saya nak pergi duduk dalam Masjid Nabawi saja. Ya. Kalau kita atas nawaitu sekadar nak jenguk, oh ni Badar, dapat Badar lah.
Tapi kalau kita kata tak, aku nak pergi ke Badar, aku nak tengok sendiri lokasi Badar, tempat peperangan pertama dalam Islam, dan ini peperangan yang sangat besar di sisi agama, sehingga Nabi bersabda, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, lakukanlah apa yang kamu nak laku wahai ahli Badar, Allah mengampunkan dosa kamu buat selama-lamanya. Lesen besar yang Allah beri kepada ahli Badar, bukan bermakna mereka boleh buat dosa, tapi kerana besarnya ganjaran pahala mereka yang berperang di Badar. Dan kita boleh melihat suasana-suasana, oh ni lokasi Badar, oh ni telaga Abu Jahal tempat tanam sampuk mayat dia, oh ni adalah gunung tempat turunnya para malaikat membantu tentera Badar. Itu semua adalah memberikan satu inspirasi sayang cinta kita kepada sunnah Nabi SAW. Maka besar nilai dia. Besar nilai dia. Samalah juga dengan kita ke Gua Hira. Kita niat, okey, Nabi, bagaimana Nabi berulang-alik ke Gua Hira. Nabi bertafakur di sana. Di situ Nabi mencipta apa disebut mihrab, dan pentingnya mihrab dalam kehidupan kita. Di rumah kita kena ada mihrab untuk kita privasi beribadah. Ini semua memberikan satu pulangan dan nafas baru. Dan inilah yang dikatakan variasi. Variasi. Kita ni kalau makan satu menu je tak sedap. Apa yang sedap bila ada di hadapan kita ni 10 menu yang semuanya sedap-sedap belaka. Ada mereka juga kita datang ke Mekah ke Madinah ni, Masya Allah, tabarakallah, kita kata okey, aku berada di Masjidil Haram, aku berada di Masjid Nabawi, aku menjejak Rasul, pergi ke Taif, pergi ke Badar, pergi ke Gua Hira. Jadi gambaran itu menjadikan lebih komprehensif dan bermakna. Maka Ustaz nak jelaskan perkara ini kena wadah, kena jelas dalam kotak fikiran kita. Okey, walau bagaimanapun, bagi yang tak nak pergi, tak ada masalah apa-apa. Yang nak pergi, dialu-alukan. Okay. Agak-agak semua ni akan pergi tak di Gua Hira esok? Esok ke lusa ya? Lusa. Berapa orang? Ikut 18 saja. 18 orang? Bukan 80? Okey ya. Baik, tak apa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya nak sebut ialah ini bukan program paksaan, tapi ini adalah program sukarela. Siapa yang pagi esok untuk kita sama-sama solat qiyamul lail, tahajud berjamaah di Masjidil Haram di tingkat 4. Tingkat 4 tu di bumbung yang terbuka lah. Kita akan buat secara bersama-sama. Dengan caranya pukul 3.30 pagi berkumpul di lobi. 3.30 pagi berkumpul di lobi. Siapa yang kata, Ustaz, saya nak pergi sendirilah, saya nak buat secara privasi seorang-seorang, tak ada masalah. Siapa yang nak buat bersama pun kita alu-alukan. Cuma approach yang Ustaz akan bawanya ialah Ustaz akan menggunakan pendekatan terapi tahajud. Ini adalah sesuatu yang lazim Ustaz buat bila Ustaz membimbing jemaah umrah. Cuma keadaan semakin berubah tahun demi tahun, terutama sekali di Masjidil Haram. Kalau dulu-dulu, Masya Allah, feel-nya sangat tinggi. Apabila kita boleh sahaja pukul 3.30 pagi beramai-ramai 40 orang satu bas solat tahajud betul-betul depan Kaabah. Boleh, tak ada masalah, tak ada larangan. Tapi sekarang ni apakah daya, semuanya terbatas, tak boleh, disekat, dihalang. Jadi itu yang menyebabkan kita terpaksa berlari-lari naik ke tingkat 4. Apa yang Ustaz akan bimbing ialah Ustaz akan dedahkan cara terapi tahajud, terapi sujud dalam solat tahajud. Apa maksud? Begini, kalau kita rujuk kepada surah Al-Isra ayat 80, bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira.
ringkasan daripada ayat ini ialah Allah Azza wa Jalla mendedahkan tentang fadilah solat tahajud. Ada 3. Pertama, adkhilni mudkhala sidqin, wahai Allah, masukkan aku pada tempat masuk yang betul. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku pada tempat keluar yang betul. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah engkau wahai Allah sultan, ketua yang mengawal aku daripada pihak musuh. Apa maksud daripada masukkan aku pada tempat masuk yang betul, keluarkan aku pada tempat keluar yang betul? Ustaz memang pada awal-awal belajar dulu faham tak faham. Tu dia. Sehinggalah menyelongkar kitab-kitab tafsir, bertemulah jawapan. Maksudnya apa dia? Adkhilni mudkhala sidqin, siapa yang ada hajat, Allah akan sempurnakan hajatnya. Wa akhrijni mukhraja sidqin, siapa yang ada masalah, Allah akan cabut buang masalah dan gantikan dengan solusi yang terbaik. Dan wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, Allah akan sendiri yang akan protect kita, yang akan pertahankan kita daripada apa jua ancaman musuh, sama ada daripada nafsu, syaitan ataupun manusia. Ini kelebihan solat tahajud yang sangat luar biasa. Jadi kita ni datang ke Mekah Madinah ni memang tak boleh lari daripada 2 ni kan. Semua kita ada hajat, semua kita ada masalah. Tak percaya, cuba tanya sekarang, siapa di kalangan tuan-tuan yang tak ada hajat? Duduk bersila, duduk bersandar, yang berkerusi ni. Saya tak ada hajat apa-apa Ustaz, tunggu mati ya. Tak ada. Semua kita ada hajat kan. Wa imma hajat untuk diri, keluarga, untuk kesihatan, untuk anak cucu, ada hajat tu. Satu sudut yang lain, kita juga ada masalah. Semua kita ni ada masalah. Ustaz nampak muka ni muka masalah lah ke ni? Termasuk Ustaz lah. Itu dia. Jadi macam mana caranya? Ialah solusinya dengan kita solat tahajud. Ini dikatakan the power of tahajud. Jadi Allah kata, wahai manusia, aku cipta kepada kamu ada masalah dan adanya hajat, maka caranya kamu buat kerja kamu, aku buat kerja aku. Apa kerja kamu? Kerja kamu buat salat tahajud. Kerja aku akan sempurnakan hajat kamu, aku akan rilis masalah kamu dan replace dengan penyelesaian dia. Jadi rugilah kalau suasana itu kita tak ambil kesempatan melaksanakan solat tahajud, lebih-lebih lagi keberadaan kita di Mekah dan Madinah. Tunggu lagi kita tambah nilai dalam solat tahajud, ialah kita masukkan terapi sujud. Apa maksud terapi sujud? Aqraba ma yakunul 'abdu min rabbi fis sujud fakthiru du'a fis sujud. Tidak ada saat yang paling hampir sang hamba kepada Allah kecuali ketika sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. As-salafus salih, tuan-puan, bila mereka solat hajat ke apa ke, mereka akan sujud lama. Mungkin 10, mungkin 20 minit, mungkin 30 minit. Sudah bangun, baca tahiyat, beri salam, terus mereka bangun. Anak murid di belakang tanya, wahai Tok Guru, kita kan solat hajat, kenapa tak berdoa? Maka mereka jawab, saya dah puas berdoa ketika sujud. Dan saat sujud itu lebih hampir untuk Allah mustajabkan doa banding dengan di luar daripada solat. Jadi kita nak buatnya ialah kita akan sujud lama ketika solat tahajud untuk kita berdoa sepuas-puasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini timbulnya 2 masalah. Masalah juga tu. Masalah pertama ialah kita tidak ada modal yang cukup, tak kreatif nak berdoa. Sebab kita sentiasa swastakan doa kita pada imam. Kan? Solat fardu, amin kita amin, amin, amin. Jadi kita bila nak berdoa, ya Allah, hai, ada banyak doa tu tapi tak keluar nak susun ayat macam mana. Itu masalah kita. Itu memang perasan tu. Jadi ialah Ustaz pun bercakap dengan pengalaman. Ustaz nak bagi formula cara terbaik
untuk supaya kita ni kreatif ketika berdoa dan ada modal yang banyak ialah dengan cara kita menggunakan al-manhajul istirdadi. Dan bahasa disebut manhaj flashback. Contoh, katakanlah ustaz, okey, ustaznya nak berdoa, tak nampak ni nak doa apa ni, maka ustaz akan cuba hadirkan, okey, oh aku ada isteri namanya Hafizah Musa, apa yang aku berhajat, apa hajat yang aku nak, satu angle, apa masalah yang ada pada dia, satu angle. Maka ustaz akan berkata, wahai Allah, aku ada isteri namanya Hafizah Musa, aku berhajat isteri aku ni supaya 1, 2, 3, 4, 5, baca 10 hajat dia. Wahai Allah, tolong sempurnakan hajat dia ni, aku berdoa untuk dia. Okey, wahai Allah, isteri aku ni ada 10 masalah. Tu dia. Kita tahulah kan. Okey, masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, susun 10. Wahai Allah, kamu cabut buang semua masalah dan gantikan dengan solusi yang terbaik. Habis isteri, okey, nah ada 7 orang anak, ustaz hadirkan, okey, nah anak yang sulung, Nur Dardatun Naimah, okey, wahai Allah, aku minta supaya kamu menyempurnakan hajat untuk anak aku ni, okey, aku berhajat anak aku ni 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Kemudian angle bahagian masalah, wahai Allah, aku tahu sangatlah anak aku ni ada masalah 1, 2, 3, 4, katalah, okey, dia bodoh, okey, dia lembab, dia payah jodoh, dia anak derhaka, contohlah, dia ni orang kata panas baran, dari segi masalah kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Itu dari segi anak. Okey, kita kembangkan, kita dari segi kerjaya, okey, kita businessman, apa hajat kita, kembangkan bisnes, okey, minta supaya buka hati pelanggan, minta supaya dapat modal, okey, apa masalah, okey, orang dengki, orang cemburu, orang iri hati, submit projek tak dapat dan sebagainya, itu masalah-masalah. Oh, kita ada kucing kat rumah tu, okey, apa yang kita hajat pada kucing, apa masalah pada kucing. Jadi pendek kata, banyak benda yang kita boleh sentuh. Itu yang menjadikan tahu-tahu dah setengah jam dah aku minta ni ketika sujud. Tu dia. Jadi kita akan lebih kreatif bila kita hadirkan subjek yang kita nak doa dan kita pecahkan, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Pada hajat apa yang kita nak, pada masalah apa yang kita minta supaya Allah Ta'ala buang dan singkirkan masalah tersebut. Jadi itu cara kita ada modal ketika nak berdoa. Nah, contohlah kalau Ustaz tanya Haji Nazari, apa dia hajat Haji Nazari untuk rombongan ni? Soalan mengejut. Buat yang terbaik, Ustaz. Okey, wahai Allah, dapat buat yang terbaik. Wahai Allah, jadikanlah ini adalah rombongan umrah yang terbaik. Wahai Allah, jadikanlah silaturahim ni surati yang terbaik dibanding dengan yang lain. Nah, kita bisa senaraikan. Masalah pun ada juga kan? Apa masalah? Tak apa, masalah 1, masalah 2, masalah 3. Jadi pendek kata, kita boleh bermain-main dengan doa tersebut. Itu yang pertama. Baik, mungkin tuan-tuan timbulkan soalan, ustaz, betul lah boleh kata macam tu, tapi tidakkah ketika mana kita sujud itu kita tidak boleh berdoa kecuali dalam bahasa Arab? Tidakkah boleh membatalkan solat bila kita bercakap dalam bahasa Melayu? Baik, ini penting. Di sini hadirin sekalian ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh berdoa dalam sujud kecuali hanya dalam bahasa Arab. Sesiapa yang berdoa selain daripada bahasa Arab, maka batallah akan sujudnya dan sekaligus juga membatalkan akan solatnya. Pendapat kedua mengatakan diharuskan untuk berdoa dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, iaitulah pada bahasa ibunda masing-masing. Sekarang ada 2 mazhab. Jadi sekarang kita ni mazhab MN Ajwa ni letak kat mana? Ini kena tanya tuan punya MN Ajwa. Bagi ustaz, pertama sekali
Islam ni bukan agama diskriminasi. Bukan kita yang menghendakkan diri kita ni lahir orang Melayu yang tak pandai bahasa Arab. Sedangkan Allah kata, okey, kalau kata nak berdoa hanya berlafaz dengan bahasa Arab. Itu unfair kepada kita yang bukan Arab. Itu nama diskriminasi tu. Double standard tu. Nampak kan ke mana tu jawapan Ustaz? Maka Ustaz lebih cenderung bersama dengan pandangan ulama yang mengatakan boleh sahaja dalam sujud solat untuk berdoa dengan doa menggunakan bahasa ibunda masing-masing, cuma dengan syarat jangan sampai ke peringkat menjadi syiar yang kuat. Ketika sujud tu satu masjid dengar, ya Allah ya Tuhanku ampun dosaku, terkejut orang dibuatnya. Maka biarlah orang kata hanya bikalamil masmu', dengan kita bercakap dengan ketelinga kita sahaja. Jadi oleh yang demikian, itu lagi penting sebab ada pendapat yang mengatakan, oh kalau nak cakap juga dengan bahasa ibunda kena bercakap dalam hati. Bercakap dalam hati tak puas. Cuba bayangkan kita nak kata, wahai Allah, tahun ni aku nak kalau boleh aku diberi peluang untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun depan. Aku dah lama bertunggu tapi orang kata belum dapat lagi haji, asyik umrah memanjang. Boleh sebutlah hati tapi tak puas. Tak puas. Daqiqah qabla an nantaliq. Daqiqah qabla an nantaliq. Aywa, na'am insya-Allah. Aywa. Syukran. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Ghalabnaka. Cakap Jawa. Jadi tak puas, kita nak kepuasan tu berlaku. Oleh yang demikian, apa yang kita akan buat ialah kita akan solat tahajud 2 rakaat pertama yang ringan, kemudian 2 rakaat kedua. 2 rakaat pertama tu kita solat biasa saja. Masuk 2 rakaat yang berikutnya, dengar ya, pada sujud yang terakhir. Pada sujud yang terakhir kita akan lamakan sujud. Kalaulah sebelum-sebelum ni Ustaz sujud sampai setengah jam, dan ketika mana boleh solat depan Kaabah, pernah sekali Ustaz sujud sampai setengah jam. Bila mana bangun daripada sujud tu, ada jemaah yang Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia kata dia nampak Kaabah tu, ya Allah, rupa-rupanya aku sedang bercakap dengan Tuhan punya Kaabah. Seronok tu. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, itu namanya terapi sujud. Jadi kita akan cuba praktiskan esok dengan terapi sujud itu insya-Allah. Walau bagaimana, tengoklah kondisi macam mana, boleh tak boleh kita akan sama-sama solat bersama-sama di tingkat 4 tu. Muslimin di hadapan, muslimat di belakang. InsyaAllah kita harap boleh laku. Boleh. Barulah kita tutup dengan solat witir. Sebenarnya memang kita akan seronok bila kita boleh bercakap-cakap dalam solat. Itulah secara ringkas yang Ustaz nak sampaikan di pihak Ustaz. Maka seterusnya Ustaz serah kepada Haji Nazari dan Haji Lita untuk update apa yang kita nak sampaikan, nak pergerakan kita esok dan lusa. Silakan. Kita akan ziarah luaran ke Arafah. Kita akan pergi ke Jabal Rahmah. Kita akan lalu di Muzdalifah. Kita akan lalu di Mina. Dan kemudian kita akan mikot di Jirana. Maknanya jemaah yang nak berhajat untuk berumrah kali kedua, siapkanlah kelengkapan perang. Mana kelengkapan perang tu? Kain ihram lah untuk lelaki. So maknanya kalau nak buat umrah besok, selepas solat subuh dia boleh terus breakfast di tempat yang sama. 7:30 pagi berkumpul di lobi. Cukupnya jemaah baru kita panggil bas. Sebab di sini lain sikit. Di Mekah ni kita kena kumpul jemaah dahulu, bukan bas tunggu kita kena tunggu bas, terbalik. So nanti sebaiknya seawalnya mungkin kita kumpul secepatnya mungkin. Lagi cepat kita bertolak lagi bagus. Maknanya cepatlah kita balik ke ke hotel balik. Sebabnya sekarang ni musim panas, lewat kita keluar lagi panas.
Dan jangan terkejut, mungkin jemaah ramai di Arafah, baik di kita nak mikat di Jirana, akan ramai jemaah di sana lah. Cumanya masjid di Jirana ni dia tak besar, kecil. So untuk jemaah yang nak tukar pakaian, lelaki terutamanya, agak susah sedikit, sebabnya dengan kondisi bilik airnya, untuk tukar pakaian sebaiknya pakai pakaian yang bawah dulu lah, yang atas tu pakai t-shirt macam biasa. Jikalau maknanya masa yang kita pergi tu, jikalau berketepatan, maknanya maksudnya orangnya kurang sedikit, boleh kita turun beramai-ramai dan kita boleh buat solat sunat ihram di dalam masjid Jirana, jikalau diizinkan. Kalau tak ramai, kalau ramai, terlampau ramai, dengan keadaan bas yang banyak, ramai, takut nanti kat sesak pula naik bas. Bas semua banyak yang sama, serupa. Okey, besok insya-Allah Ustaz ni, nanti kita akan maklumkan dalam perjalanan. Bila kita sampai tempat yang khusus itu, kita akan bagikan keputusan. Okey, so kemudiannya yang selepas kita sampai secepat yang mungkin balik ke hotel, kemudian kita akan rancang pula untuk kita bersama-sama buat umrah kali kedua. Boleh? Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ تمام يلا تمام. معنا ممنوع. نعم دقيقة، كنت دقيقة. دقيقة الحين سريع. ايوه صح يا سالم. هذا تصريح معلومات للانتقال. في تصريح؟ ليس تصريح، لكن لابد لبيان طيب في الغرفة، تجمع في الغرفة وتكلم على راحتكم. طيب عفوا خلاص. طيب ايوه خلاص نعم apa penutup Okey. So maknanya esok kita akan buat umrah yang kali kedua, dan kita berkumpul, kita akan maklumkan dalam bas nanti insya-Allah besok. Okey. So masih tidak mengizinkan sebab ada pahlawan yang datang untuk kita mak kilau tutup apa ni. So besok insya-Allah so maknanya esok kita akan buat umrah kali kedua, dan kali kedua ni kita akan siapkan device. Maknanya ustaz akan bercakap, semua boleh dengar insya-Allah. So yang yang lainnya tak ada. Malamnya kita akan buat panjat Jabal Nur pada 18 peserta yang dah bagi nama. Kalau ada tambahan, tolong maklum pada Hajah Lolita. Masa mana? Pukul apa? Pukul 9.30 malam. 9.30 malam. Okey. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.